Kita ambil. Ular sawah ambil. Harimau ambil. Gajah ambil. Nah, ni yang nama manusia ambil. Binatang-binatang semua ambil. Satu saja. Kalau lah kata mereka tak ambil, gajah beranak pijak anak bagi mati. Duk main duk gugur, dia punya susu. Bagi sakit apa pijak bagi mati bang. Tapi pasal apa? Berebut satu rahmat yang Allah Ta'ala berturun. Ini kita ihsan. Nah, Allah Ta'ala tu ada 100 ihsan. 99 dia pegang. Satu je dia hantar mereka kita. Yang kita pakai berebut ambil seorang sikit. Ibu sanggup berkorban jiwa, berkorban nyawa hanya untuk anak dia. Sebab apa? Melalui ihsannya Allah Ta'ala hantar beri kemanusiaan. No? Buaya tu dia bersifat makan. Makan darah, makan daging. Pasal apa dia beranak? Dia bertelur anak dia tak makan balik. Kenapa harimau singa dia tak makan anak dia balik? Beri kebinatangan. Yang kita ikat ihsan. Satu saja Allah Ta'ala turun, kita makan, ambil seorang sikit. Selagi ada ihsan dalam hati kita, selagi ada rahmat, berkasih sayang dalam hati kita, itulah dinamakan arifku warahmah. Yang kata Allah, Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala telah pun mewajibkan kepada kita untuk melakukan ihsan. 99 lagi ihsan Allah tu, kenapa dia pegang? Dia nak bagi bila? Kepada ahli syurga. Hari ini, hak yang satu yang Allah Ta'ala bagi kat dunia ni, kita rasa besar kan? Besar sangat rahmat Allah ni, betul tak? Ya Allah, tak terhitung. In ta'udduha la tuhsuha. Kalau hang kira, mestinya hang tak habis kira. Yang mana dalam surah Al-Kahfi tadi baru sudah kita baca ayat yang separuh akhir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Ta'ala kata, kalaulah dijadikan seluruh pokok-pokok kayu-kayan ini sebagai pena dan seluruh lautan itu sebagai dakwah, nescaya hampa tak boleh habis tulis nikmat dan rahmat aku punya banyak. Satu yang dia berturunkan, kita ambil semua lautan, bahar. Dia kata semua lautan, bukan laut batang saja. Okey, seluruh dunia. Seluruh kayu-kayan jadi pen, jadi alat tulis. Celup laut tu sebagai dakwah, tulis nikmat Allah yang dia kata buat turun satu tu. Habis dah. La nafidal bahru qabla an pada kalimatu rabbi. Kata Allah, nescaya habis kering lautan di dunia ni, habis pokok kayu-kayan kamu jadikan pena, tapi hang tak boleh habis tulis nikmat aku punya banyak. Walau ji'na bimithlihi madada. Hamba mai lagi 7 lautan. Jadikan lautan itu sebagai dakwah. Bawa mai lagi kayu-kayan. Jadikan kayu-kayan itu sebagai alat tulis. Pun tak habis juga tulis. Berapa nikmat yang dapat turun mai? Satu saja. Itu ihsan. Kita pakai ambil seorang sikit ni. Yang selagi ada sifat belas kasihan dalam diri kita, selagi itulah kita ada ihsan. Dari sudut apa? Tasawuf. Dari sudut akhlak, kita ada ihsan. Waktu kita nak tengok ihsan kita. Kita tengok ada orang tidur. Ada orang tidur. Kita di sini bercakap terang sikit. Kita pandang. Jangan bising, dia tidak. Itu ihsan. Kecil tu, paling kecil. Sikit sangat. Itu sifat peri kemanusiaan. Kena ada peri kebinatangan. Kita tengok kucing tu kurun di lapang, ada dahaga ayak kot, tahan sikit ayak letak tepi tu. Jadilah dah tak ada makanan lapar bagi ayak. Peri kebinatangan. Daripada mana yang main semua ni? Daripada hak satu. 99
kata Allah tunggu di syurga. Andai kamu menjadi ahli syurga, dapat 99. Banyak dah. Allah kalau satu ni pun kita boleh share ramai-ramai. Bukan penduduk sini saja yang share satu je lah. Seluruh penduduk dunia termasuk binatang. Kita punya share ihsan Allah tu. Kan? Apatah lagi hak 99 dia simpan di akhirat nanti. Dia akan bagi hanya kepada ahli syurga. Nak tak 99 tu? Nak. Ya Allah. Walaupun malu nak sebut kan. Setiap kali nak minta masuk dalam syurga Allah ni, rasa malu sangat, no? Siapalah kita kan. Tapi nak, yang sebelah-sebelah. Kalau satu pun dapat macam ni punya besar nikmat dia, no? Apatah lagi yang 99 itu. Itu ihsan. Sekadar kita tahu maksud ihsan. Kata Allah di sini, atas apa? Ala kulli syai' berlaku kebaikan, berlaku kebajikan. Kepada siapa? Ala kulli syai', pada tiap-tiap benda. Tiap-tiap benda. Okey, kita nak tengok lah. Tadi kalau kita cerita pasal kita buat baik pada manusia dan binatang, pada benda. Pada benda ni apa juga kebendaan kita. Contohnya, pokok tu dia tak ada, pergi ke pokok kan tak ada lari dah. Tapi kalau kita tengok dia berbuah, kita nak terbang lah. Itu yang dinamakan arifku warahmah. Ihsan. Sayang nak cabut. Kadang kita tengok pokok tu pokok meliak saja. Tapi subur dan cantik, sayang nak tebang pokok ni. Rasa sayang pula. Okey. Dari sudut perkakah dalam rumah. Kalaulah kita ni tak ada ihsan, kita nanti buang tiap-tiap tahun sekali nak ayah salin ke semua. Ayah ni pergi coba. Dah. Tak adalah segila tu kot kan. Pun tak tahulah. Kalau ada hak yang lebih gila daripada tu, setiap kali nak raya, salin semua. Buang dengan rumah-rumah, salin baru. Kan? Ini arifku warahmah. Ala kulli syai' bila Allah Ta'ala kata tu. Pada apa jenis benda pun, kena ada rasa sayang. Tunggu no, kadang benda tu dah lama dah buruk, tapi pasal dia dah lama berkhidmat pada kita. Sayanglah buang. Anak tuduh ni kadang-kadang sampai lokak. Ambil getah. Arifku warahmah. Awak yang nak pakai yang tu bukan mahal-mahal. RM1.9 dari Maidin. Beli lain. Tapi tak sedap pakai. Aku sedap yang getah ni juga. Arifku warahmah. Itu pada benda kan. Banyak lagi tentang kebendaan. Orang kata, lempak buang lah rimah tengok. Dia dah ada sayang. Kan? Di situ adanya ihsan. Ni kata, bukan sekadar kepada makhluk yang bernyawa, yang hidup, bahkan yang tak hidup pun. Kita adanya sifat ihsan dalam diri kita. Macam tu lah juga dari segi makanan. Nak buang sayang, nak simpan tak boleh makan dah. Tu berarti tengok kalau boleh basuh, nak basuh lagi. Tapi tak boleh dah. Bila buang, tengok ada binatang-binatang yang kutip makan. Bagus jugalah. Taklah buang macam tu saja. Ada binatang yang kutip makan. Itu ihsan. Okey, kata Allah di sini. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Apabila kamu hendak membunuh, maka perelokkan pembunuhan itu. Hadis ni kalau kata kita baca tak berguru, bermakna Allah Ta'ala ni suruh kita bunuh orang. Boleh bunuh orang. Tapi bunuh elok-elok. Kau bunuh elok-elok. Kan? Tengok hadis ni. Hadis ke-17 dia suruh kita bunuh orang. Tak apa bunuh. Kadang marah dendam, takkan bunuh orang. Tapi dengan syarat bunuh elok-elok. Kita kata kita kena belajar dan berguru. Yang mana yang dimaksudkan di sini adalah qisas. Bunuh balas. Kita dah pun belajar secara basic tentang hukum qisas. Bunuh balas ini. Seorang lelaki yang telah pun berkahwin melakukan zina dengan perempuan
yang juga dah berkahwin, maka hukumnya direjam dengan batu sampai mati. Itu dengan cara ditanam pada paras pinggang dan dilontar dengan batu sampai mati. Okey, itu kisahnya. Kalau orang bunuh orang, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka didapati dia bersalah pada sudut saksi 4 orang yang adil itu, maka ianya haruslah dibalas bunuh. Itu dengan cara macam mana dia bunuh kawan tu. Kalau lah dia ambil batu umpuk, kalau kawan tu sampai pecah, macam tu juga dia dibalas bunuh. Kalau orang bergaduh, lawan tarik telinga, putih sebelah telinga, maka hukumnya dia qisaskan. Cabut juga telinga dia sebelah. Ini yang dia kata apabila kau nak bunuh elok-elok. Okey. Di dalam Islam, maka ulama-ulama telah menggariskan antara pembunuhan yang paling mudah dilakukan agar si mati yang nak kena bunuh tu, yang nak kena hukum itu tidak terlalu azab, bukan digantung sampai mati. Okey? Tak boleh digantung sampai mati. Cara itu disebut sebagai azab. Kita nak bunuh elok-elok. Yang mana kalau dah dia diwajibkan ataupun dijatuhkan hukuman mati, maka bunuh dia dengan seelok-eloknya. Ulama-ulama seluruh dunia bersepakat, satu-satunya cara untuk membunuh dengan arifku warahmah, lemah lembut dan kasih sayang, penggal kepala, pancung. Bukan dari arah depan, tapi dari arah belakang. Maka dengan sebab itu, rejam dengan batu sampai mati tak dilakukan, sebaliknya ditukarkan kepada pancung kepala. Kalau di Jeddah ada satu masjid dipanggil Masjid Qisas. Saya ingat guru saya pernah cerita, di Masjid Qisas tu dia kata setiap hari Jumaat akan dijalankan hukuman qisas. Ada satu hari tu dia kata, bukannya hari-hari cakap orang bunuh dah. Diisytiharkanlah sekian tarikh ada nak dijalankan hukuman qisas, bunuh sampai mati. Jadi dia akan buat di depan khalayak ramai. Buat mai bersalam, dibacakan kesalahannya, tak kira 1, 2, 3 dah. Dia angkat pedang dia dengan setajam-tajamnya, dia hayun, betul-betul dilihat tu putih terus, serta-merta. Maka terpancuklah, kita ada 2 urat, satu urat pernafasan, satu lagi urat makanan. Putih kedua-dua urat itu, maka terpancuklah darah melimpah di atas lantai tu. Dia pun cuci dulu lagi tu, bawa mayat kedua. Kemudian bawa mayat sehari 3 sahaja setiap pagi Jumaat untuk dia tu. Kalau lah orang yang buat jenayah tengok macam tu, nescaya dia takut nak buat jenayah. Hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala. Adakah dia tak ada ihsan? Adanya ihsan di sini ketika melakukan pembunuhan tersebut. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka perelokkanlah cara pembunuhan tu. Jangan angkat pedang, kira lagi kita potong bawah. Siksa si mati. Kira. Ataupun katok 2-3 kali. Sekali dia bagi. Terus putih. Tak dan nak kata apa. Putih terus. Macam kita kena pisau lah. Adakah kita kena pisau mirik? Tak. Terkena kan? Tengok-tengok. Terbuka sebelah tu. Tak sakit ke? Lepas tu baru sakit. Kalau orang mati, lepas tu dia nak sakit tak? Orang mati lepas tu dia sakit tak? Awak tak sakit. Semua dia tak pernah main dah. Aku dah kena dah pancung. Sakit awak gambar.
tanya si mati yang kena pancung dengan si mati yang kena rejam. Mana lagi sakit? Baling dengan batu kan sakit, kena potong kan sakit. Pernah interview dah? Ha? Mana ada nak? Ha. Tapi ulama-ulama sepakat mengatakan dibunuh dengan cara pancung adalah lebih ihsan. Ha? Lebih arifku rahmah. Lebih lemah lembut dan berkasih sayang. Itu tak lama disiksa. Ha? Terus dipancung. Tak ada lah. Tak rasa bergigak-gigak apa pun dah. Kalau kata dia gantung tu, dia mesti lumpuk dulu lah. Sementara dia nak mati. Tapi kalau dah pancung tu, putih terus. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Fa'ahsinul fitalah. Wa idza zabahtum fa'ahsinul zabahah. Apabila kamu menyembelih, maka elokkanlah penyembelihan tu. Bila kita menyembelih, baik. Orang perempuan boleh menyembelih tak? Boleh, nak? Boleh, orang perempuan boleh menyembelih. Tapi dengan syarat dah tak ada lelaki dah dalam kampung ni. Katalah permatang ni semua lelaki sakit-sakit belakang. Hak pegang pisau pun ketak-ketak. Tak boleh. Maka bangunlah wanita-wanita yang gagah ni pergi menyembelih. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi orang perempuan ni dia lagi ihsan, dia lagi besar. Dia kesian tengok kat binatang tu. Yang Allah Ta'ala maksudkan di sini, dia kata perelokkan penyembelihan ni, jangan ikat kaki dia, nak dia lah. Kita kata ikat, dia lari mana boleh. Kemudian macam mana lagi Allah Ta'ala ajar? Jangan asah pisau depan matanya. Jangan. Yang ni asah macam. Dia perhatiin, dia tengok sian kat dia Kesian tu tengok benda tak kena sembelih tu. Orang tu kata kalau kesian jangan makan. Dah masak makan je. Orang tu kata bukan Allah kata, bukan Rasulullah kata. Hang kesian tak nak makan. Boleh kesian je lah. Kaki dia tergedi kan. Dia pun macam manusia juga, dia ada dua urat Kita panggil urat amrih, urat marih. Urat marih. Yang mana satu urat menghantar makanan, satu urat lagi darah. Pak darah dan darah makanan. Kalau kata putih orang makanan, kata orang darah tak putih dia bangkit terbaca oleh tu. Ada yang dia lari lihat berdosa sampai buat benda. Ada. Lembu lari dah sembelih dah serah. Dia lari berdosa besar tu. Sebab apa? Nun, dia dengar kawan dia kena sembelih riau, riau. Dia di sini kan terbaca. Sapang, telinga-telinga dia. Sekejap lagi, ya aku lah, dengar lah. Orang tu main asah pisau Jangan asah depan dia pun jangan bagi dia tengok. Ni yang Allah Ta'ala sebut ni. Fa'ahsinul zabahah. Buatlah bagi elok-elok. Kalau tengok penyembelihan unta, pernah tengok kalau bersembelih unta. Unta tu dia berdiri, dia cuma ikat je di tiang. Dia dah berdiri, dia kan rebah. Tak rebahkan dia. Mai seorang yang nak sembelih, tukang sembelih dia tu, pisau memang betul-betul tajam. Dia bagi mai keliling. Centang itu ya. Tak dia rebah. Jatuh dia ke bawah. Dia dalam keadaan unta tu berdiri. Kan lihat unta ni panjang. Dia tarik. Jadi putih kedua-dua urat. Urat makanan dan urat darah. Jadi kalaulah kata pisau tak tajam, ayam tu suka masuk dalam rumah kita berak. Jaga dapat tak aku sembelih. Tak kena hari tu dapat. Dapat main kat kita. Tangkap tak ada asal pisau. Hang suka berak sangat rumah aku. Bagi dia menjaga gaji. Dosa besar. Haram buat kerja macam tu. Haram buat kerja macam tu. Boleh tak sembelih bagi sampai putih kepala? Boleh. Kita ni tak tahu lah macam mana. Dia lari liak sangat, angkat letak atas papan bangku, bagi sedikit, piu! Peranti kepala. Ini saya ajak orang perempuan sembelih. Boleh tak?
Boleh, nak? Boleh. Tapi tak usahlah buat macam tu. Tak elok sangat kot, nak? Tak elok sangat kot. Kita orang Islam ni yang dia kata arif wa rahmah tu. Ihsanlah ketika mana kamu melakukan penyembelihan. Syarat utama, pisau kena tajam. Syarat kedua, jangan bagi dia tengok. Yang ni dia tunggu giliran di tepi tu. Tengok dah member cekok kena. Lepas satu. Dia nak tunggu kau. Walaupun dia tak mengaji sekolah. Dia mula nak lari. Lepas tu pakak-pakak ramai-ramai sampai 5-6 orang rapuh dia. Naik duduk atas dia. Dah badan bersedu-sedu. Ya. Kerabat nak duduk atas dia. Atas kaki dia. Ya. Dah lah nak mati. Hampa. Impit pula dia macam tu. Dia pun senang cakap. Dia pun tak sembelih. Sembelih kan? Tapi kesian tengok lah. Saya tak sanggup. Perkara paling yang saya tak sanggup tengok. Penyembelihan. Walhal kalau kita buat korban sunat, kita perhati tengok tapi tengoklah orang yang melakukan penyembelihan tu kena belajar lah. Macam mana ketika Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Macam mana dia buat? Dia asah pisau rawi tajam. Lepas tu Nabi Allah Ismail kata, wahai ayahku, tutuplah mata aku. Tutuplah mata aku agar aku tak melihat. Lepas tu dia kata, palingkan wajah aku ke bumi. Jangan bagi dia tengok. Seandainya aku meronta, maka ikatlah tangan dan kakiku. Kalau dia meronta, dia ajak ayah dia. Cara nak sembelih dia ajak ayah dia cara nak sembelih dia. Di antara hukum penyembelihan dia kata, wal yuhadda ahadukum syafratah wal yurih zabihah. Dan dia kata, hendaklah menajamkan mata pisau. Yang ni penting. Kena bagi tajam mata pisau. Kalau nak sembelih, kena bagi tajam mata pisau. Berilah keselesaan kepada binatang sembelihannya. Dah nak mati dah bagi selesa lagi. Jangan bagi dia takut. Jangan gempak dia. Ini yang dimaksudkan tentang ihsan. Sebab apa? Sebab Islam itu adalah satu agama yang menitik beratkan tentang beri kemanusiaan dan beri kebinatangan. Pada jenis apa jenis binatang pun, kita tak boleh tangkap dan siksa dia. Kita marah dekat lalat. Dia tak mau pergi mana. Sekok ni dia sesat. Ayah, mai tinggal. Aku ni busuk sangat. Kau tangkap tak dapat. Tangkap tak dapat. Jaga hang. Tak lagi jaga hang. Tengok dia dapat. Dapat sekok lalat. Cabut sebelah saya. Lepas habis. Musim-musim nampak Allah tak boleh kena. Memang boleh bunuh lalat. Boleh bunuh lalat. Tapi jangan macam tu. Berdosa dan haram. Ikut satu makhluk perosak. Uqtul fa'ra qabla an taqtulak. Kata Rasulullah, bunuhlah tikus sebelum dia bunuh hang. Kemudian dia boleh bunuh kita, sangkalah terlampau banyak. Dia boleh makan yang kita Rasulullah kata bunuh. Maksud dia boleh dibunuh. Tapi dengan cara ihsan. Bagi dia mati cepat. Macam mana? Takkan nak tangkap sembelih kot. Okey. Cara yang paling mudah untuk mematikan binatang yang bernama fa'run. Tikus ini, iaitu dengan bagi makan racun. Bagi makan racun. Jangan rejam dalam air. Jangan bakar. Dosa nak? Dua benda ini diharamkan untuk kita melakukan pembunuhan. Pertama, kita rejam dia dalam air. Yang kedua, kita cucuk dia. Kadang dah tangkap pakai perangkap tikus kan. Dia letak di atas bumbung rumah dia, panas. Tikus itu akan mati sedikit demi sedikit. Marah dekat tikus tu, kadang dia beli Tupperware. Bukan tipu Tupperware, mahal-mahal. Ratusan ringgit kot. Ini jangan RM2 keliling tu dulu. Adalah. Nak buat macam mana?
Kan? Jaga tangkap dapat orang lain gigit dia kena apa orang gigit tak bawah itu. Kadang-kadang baju kita dia pandai gigit tembul-tembul. Dia gigit kita lipat gigit depan ni tembul-tembul sampai ke balik sana. Ada satu corak lalu. Nah. Walaupun ada dendam, jangan buat keadaan macam tu. Berdua benda ni diharamkan oleh Allah di dalam kita nak menjatuhkan hukuman. Jangan bakar, jangan rejam. Ya, ikat tadi di pantat tu, bubur dalam parit. Lupuk, mati. Azab tu haram. Tak boleh buat macam tu. Haram. Kalau ada hak suntikkan beracun tu, suntik dia mati. Bagi makan racun lah. Dia makan racun tu, dia pergi minum air, dia mati. Dia bila dia makan racun, dia dah agak lah. Lepas tu dia mati, kita pun tak tengok, tak tahu busuk je semua. Sebab Islam itu terlalu menitik beratkan. Kalau kita tengok ihsan Nabi SAW. Ketika mana baginda SAW masuk ke Fathul Mekah. Fathul Mekah ini berlaku pada tahun 10 Hijrah. Masa ni Rasulullah dengan para sahabat seluruh muslimin telah dapat menguasai kota Mekah secara keseluruhannya. Dapat kemenangan berpihak pada orang Islam. Rasulullah duduk di Madinah. Maka Rasulullah ajak seramai 10,000 orang Muslim yang berada di Madinah, yang berada di bumi Hijaz, untuk sama-sama menunaikan haji. Dia dua haji. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita jangan buat apa kat mereka. Kalau yang bawa pedang, biar pedang duduk dalam sarung dia. Mana dia? Jangan tarik pedang tu. Walhal orang Mekah ni, musyrikin Quraisy Mekah ni punya siksa Nabi lah, no? Segala rumah, harta pusaka ke, harta peninggalan ke, harta kepunyaan semua dirampas. Hari itu, ketika mana Rasulullah masuk ke Mekah, tawan kota Mekah, Rasulullah boleh ambil balik semua tu. Dia boleh arahkan agar dibunuh semua penduduk Mekah kafir Quraisy. Tapi Rasulullah tak buat macam tu. Sebab apa? Ihsan. Arifku warahmah. Dia punya buat macam-macam kat Rasulullah. Sehingga kepada saat apa juga hak milik Rasulullah dirampas dengan zalim. Hak milik orang Islam dirampas dengan zalim. Rasulullah boleh masuk, bunuh semua-semua tu. Tapi dia tak buat macam tu. Ini adalah manusia yang paling tinggi ihsannya. Walhal, benda ni dia boleh bunuh balik. Sebab dia buat perkara yang sedemikian pada dia. Dia pesan jangan buat. Kalau nampak orang duduk dalam kuil, jangan bunuh. Kuilnya rumah ibadah. Jangan. Kalau nampak padri, Tok Sami duduk dalam kuil, Rasulullah pesan, jangan bunuh. Kalau tengok buah-buah, pokok-pokok mereka, milik orang-orang musyrikin Quraisy tu yang sedang berbuah, jangan tebang, biar mereka boleh makan. Kalau nampak orang-orang tua di kalangan musyrikin tu, jangan bunuh, mereka tak terdaya. Kalau nampak kanak-kanak dan wanita, jangan ditangkap, dizalimi dan dibunuh. Sesungguhnya mereka amat lemah. Tengoklah, tinggi belas ihsan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ni, nak pujuk sahabat ni. Sebab waktu ni yang ikut di belakang Nabi seorang panglima yang paling hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, ni orang ni Abu Sufyan pernah mengisytiharkan perang, hantar pergi tentera, tangkap bunuh tentera-tentera kita, siksa tawanan-tawanan kita, siksa kanak-kanak kita. Hari ni kita bunuh dia. Rasulullah kata jangan, kita masuk dengan aman. Kenapa ya Rasulullah? Sa'ad bin Waqqas macam nak marah. Hari ni kita balas dendam. Hadzal yaumar rahmah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Jangan sesekali kamu melakukan kezaliman. Kemudian Sa'ad bin Waqqas ni teriak darah-darah. Jerit darah-darah. Hadzal yaumul malhamah.
Hari ini hari balas dendam. Hari ini hari kita nak balas dendam. Tapi Rasulullah tak bagi ihsan baginda amat. Sebab dia tak ada perasaan nak berdendam. Apa yang telah pun dilakukan kepada baginda. Bahkan dia pesan, kalau orang duduk dalam kuil jangan sangka bunuh. Walhal berapa ramai yang ditangkap bunuh. Yang duduk dalam masjid yang disembelih hidup-hidup. Inikah yang dikatakan Islam itu pengganas? Islam ini difitnah, dikatakan sebagai pengganas dalam fitnah. Semata-mata Islam itu cukup indah. Sebab itu Nabi pun terus baca ketika mana dalam perjalanan menuju ke Baitullah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahiddina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras tabarakta rabbaka wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera. Kepada Engkaulah kembali segala kesejahteraan, keselamatan. Dan himpunkanlah kami, dudukkanlah kami bersama-sama di dalam Darussalam, syurga yang bernama Darussalam. Sebab kami semua ni nak balik kepada-Mu, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi dia baca, sahabat-sahabat yang penuh dendam yang duk ikut di belakang tu, terus sejuk hati mereka. Sebab Rasulullah mengisytiharkan Islam itu adalah agama salam. Islam terbentuk daripada perkataan salam, agama yang selamat. Siapa yang beragama Islam, maka selamatlah dia, sejahteralah dia. Datang daripada mana keselamatan itu? Datang daripada ihsan. Inilah maksud hadis yang ke-17 ini. Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan ihsan, tak kira sama ada kepada makhluk bernama manusia, atau makhluk binatang, atau tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang lain. Nak tengok ihsan kita tinggi tak tinggi, kita jumpa batu. Cantiknya batu ni, bulat elok pun. Ambil, simpan. Nampak apa batu? Dah, kita tengok cantik sangat. Sayang. Sayang, itu ihsan. Ihsan yang tinggi. Sayang sangat dekat kucing dia mati, ambil simpan, tak tanam-tanam. Itu bukan ihsan. Itu malhamah. Itu bukan ihsan. Inilah di antara yang disebut hadis Rasulullah. Hadis ke-17 ini tentang peri kemanusiaan. Dan peri kebinatangan. Satu lagi saya ubah istilah ini. Dalam kamus dia bahasa peri kebinatangan, peri kemanusiaan saja dah. Kalau itu hadis yang ke-16, apa ingat hadis apa? La taghdab. Jangan kamu marah. Apa sikit-sikit tau. Hadis tak panjang, hadis kita pendek-pendek. Apa sikit-sikit. Tak boleh lah ustazah, tak ingat lah, susah lah. Kalimah dia payah lah. Payah lah. Kalau kata insyaAllah boleh ikut. La taghdab sikit kan? La taghdab. Tengok nak marah. Abang kat dia. La taghdab. Kalau kita pun nak marah, la taghdab. Jangan kamu marah. Nescaya baiklah kesemuanya. Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Tak kiralah sama ada tentang arifku warahmah ke, ihsan ke, dan sebagainya. Selain daripada itu pun boleh. Ya. Suami kita meninggal, kita nak pergi rumah anak, pasal apa? Ada tujuan. Sajalah, sunyi-sunyi. Okey, baik. Suami kita meninggal, kita ni kata tinggallah seorang. Di rumah. Apabila kita duduk seorang-seorang di rumah, mula dia ingat macam-macam tu. Tengok kerusi tu ingat dekat dia. Tengok pinggan tu ingat dekat dia. Tengok cawan tu ingat dekat dia. Kita ni perempuan yang kematian suami, kita ada iddah selama 4 bulan 10 hari. Berpantanglah. Wajib berpantang selama 4 bulan 10 hari.
tak dapat. Tidak. Kecuali kalau dia duduk di rumah seorang-seorang, nyawa dia terancam. Orang suka masuk main pecah rumah ke, mencuri ke, ataupun mengganggu ketenteraman dia. Waktu ni dia boleh di rumah anak dia. Sebab apa di rumah anak dia? Dia duduk seorang, dia dah sakit. Jadi bila dia duduk seorang, dia lagi runsing. Dia boleh gila. Jadi ketikanya diharuskan untuk dia keluar daripada rumah yang dia huni bersama suami dia, dia duduk di rumah anak dia. Tapi kalau saja-saja, tak boleh. Haram. Itu wafat Aidah, Aidah wafat. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Kak Ila, silakan. Kak Ila nak tanya, ada kawan Kak Ila, suami dia meninggal. Lepas tu dia nak pi hantar anak dia pergi sekolah, boleh ke? Tak ada siapa nak harap. Okey. Ini satu lagi soalan tentang Aidah wafat, suami dia meninggal, anak dia nak sekolah tapi tak ada siapa nak hantar. Boleh tak dia hantar anak dia ke sekolah? Boleh. Ini satu keperluan, satu hajat. Dia boleh pergi, dia boleh hantar anak dia pergi sekolah. Tidak anak kena berhenti sekolah, cik berhenti sekolah 4 bulan 10 hari, muak darah Aidah, cik kena berhenti. Tak, itu yang kata Islam tu indah lah. Jadi kalau kata dia terputus bekalan di rumah dia, dia boleh keluar di kedai, dia pergi supermarket. Tapi jangan melewat kata-kata balik duduk di rumah. Jadi diharuskan untuk dia mengantar anak dia ke sekolah dan di atas keperluan lain dan sebagainya. Diharuskan dalam Islam. Terima kasih, Ustazah. Apa dia? Okey, hari yang meninggal nak dikubur tak boleh. Tak boleh ikut dikubur pada hari yang dia meninggal. Lepas edah boleh pergi. Dalam edah pun tak boleh pergi. Sebab edah dia dah bermula pada saat suami dia meninggal. Kata dia duduk rumah flat. Suami dia meninggal, orang buat pergi masjid, dia boleh ikut lagi. Dia boleh ikut lagi. Di masjid tu, sebelah masjid tu ada tanah perkuburan. Sebelah masjid, dia boleh tengok lagi. Ikut tingkap tu. Tapi kata kalau lagu matang ni, masjid dia, tanah perkuburan dia jauh. Dia tak boleh pergi. Dia tak boleh ikut. Sebab edah dia dah bermula. Kalau macam masjid bertemu, senanglah. Kan? Dia bolehlah tengok kat tingkap tu. Boleh. Dia boleh ikut tu. Kalau kata lepas orang tanah, susah-susahlah kita pergi. Tak boleh. Tunggu sampai selesai. Dah dia 4 bulan 10 hari. Okey, anak kita bersalin atau dia sakit, tak ada siapa nak jaga, tak dapat, tidak, kita kena pergi. Boleh. Kita dalam edah, anak kita sakit, dan sebagainya, memang tak ada siapa nak jaga dia. Kita boleh pergi. Ada soalan lain? Tak ada apa Okey, tak ada apa sesudah tu berapa orang yang tak ada kitab tadi? Saya kira ada 3 orang saja. 3 orang sahaja. Okey, insyaAllah. Ada belakang lagi? Belakang lagi? Boleh bagi nama dekat Kak Iyah ataupun Kak Mah, tak apa. Kak Iyah tak main hari ni? Dekat dia ada lagi tak bagi kitab? Okey, baik-baik. Dah 5 naskah lagi. InsyaAllah. Kalau ada rezeki minggu depan boleh dapat. Tapi orang yang angkat tangan ni minggu depan kena main. Kalau minggu depan tak main, saya beri tak boleh pula. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a
وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا Amin. متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal Terima kasih ya Ustazah. Rabbi. Terima kasih Terima kasih Terima kasih, semua. Ustazah. Teruskan